أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, puan-puan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimah yang dirahmati Allah, syukur kehadrat Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah bagi peluang dan kesempatan pada malam ni kita solat maghrib berjemaah, dan kita sambung pada episod yang lalu pada hadis yang ke-23. Saya rewind balik sikit, pusing sikit, patah balik sikit supaya huraian sambungan pada malam ni jadi tak cemperah. Hadis 23, 5 kemusnahan. Kemusnahan apa? Pada sudut akhlak, kehidupan dan seumpamanya. Sekali lalu kita baca hadis dan terjemahan dan kita sambung poin seterusnya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza istahallat ummati khamsan fa'alaihim ad-damar idza zahara at-tala'un wa sharibul khumur wa labisul harir wa takhudhul qiyan wa qatafa ar-rijalu bir-rijal wan nisa'u bin nisa'." Rawahul Baihaqi wa ghairuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, hadis diriwayatkan daripada sahabat Nabi, juga merupakan khaddam kepada Nabi, iaitu Anas bin Malik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku telah menghalalkan 5 perkara. Kita dah bahas hari itu, dengan maksudnya 5 perkara ini adalah hukum dan dosa besar, tetapi dijadikan sebagai satu tabiat, sesuatu kehidupan harian dalam umat manusia. Jika itu berlaku dalam kehidupan kita, sebagai ulama memberitahu kepada kita jauhnya kita dengan rahmat Allah. Apabila dosa dijadikan biasa dengan bermaksud melakukannya tanpa ada rasa kesalahan, tanpa rasa ada takut kepada Allah, hakikat benda tu salah pada sudut hukum. Kemudian maka mereka akan ditimpa azab kemusnahan, lingkup segala-galanya. Iaitu yang pertama kita bahas pada 2 malam yang lepas, iaitu idza zaharat tala'un, apabila berleluasa laknat melaknat antara satu sama lain. Bahkan kita dah kupas dan bahaskan tentang laknat ini, bolehkah tidak laknat sesama manusia. Maka kita bahas antara yang pertama adalah laknat umum. Bolehkah kita laknat secara umum? Kita melaknat orang kafir, kita melaknat orang fasik, kita melaknat golongan tertentu. Maka jawapannya dibolehkan, dengan syarat mereka itu dirakamnya dalam Quran. Antaranya fasik, kafir, munafik. Kita laknat secara umum. Laknat ke atas orang munafik, siapa tak tahu siapa munafik, dia lebih kurang.
Laknat kepada orang fasik, hak jenis buat dosa tak reti taubat. Siapa tu? Hang kata kat siapa tu? Tak tahu, tapi umum. Siapa buat dosa kena. Hak tu dibolehkan. Maka didalamkan sikit, boleh ke tidak kita melaknat khusus ataupun ta'yin, tentukan seseorang secara individu. Maka ada beberapa pendapat para alim ulama. Yang pertama, dibolehkan dengan syarat yang Allah Ta'ala rakamkan individu tersebut, yang Allah Ta'ala ta'yinkan seseorang itu, tentukan siapa dalam Al-Quran baik hadis, maka dibenarkan. Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat iblis, laknatullah. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, surah Al-Hijr. Allah laknat iblis, laknatlah sesungguhnya ke atas kamu, kamu itu iblis, laknata ila yaumiddin, laknat sehingga sampai hari kiamat. Jadi iblis ni dia seekor, hak banyak ekor ni syaitan, keturunan dia. Maka Allah Ta'ala tepat betul iblis, maka itu dibenarkan. Lain daripada itu, contohnya Fir'aun juga dibolehkan, Namrud atau Abu Lahab, Abu Jahal atau seangkatan dengannya yang telah direkod dan dirakamkan dalam Al-Quran baik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua mengatakan boleh walaupun tak disebut dalam Quran, tetapi hanya untuk orang kafir, bukan untuk orang fasik. Kita dah bahas dah pelbagai jenis alasan kenapa ulama tak membenarkan untuk kita melaknat orang secara khusus, secara individu, secara ta'yin. Laknat Allah ke atas kamu. Pada siapa tu? Tunjuk kat siapa tu? Dekat orang kafir. Maka pendapat kedua kata boleh. Laknat Allah ke atas kamu, siapa tu? Orang yang fasik melakukan dosa, itu tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana di dalam hati dan jiwanya, pada etiqadnya masih ada iman. Bila iman membawa maksud, bukan secara live yang kita nampak ini penentuan kepada syurga neraka dia. Kerana laknat ini, kata Imam Al-Qurtubi, menjauhkan disertai dengan penghinaan. Mana kata kita hina dia, kita marah ke dia, kita sumpah dia lebih kurang. Jadi membawa maksud, kita tengok secara live kehidupan dia lah ni, maka kita menghukumnya. Sebahagiannya ulama tak benarkan. Ini nama dia adab, tuan-tuan. No, hukum hakam syurga neraka, syurga neraka itu hak milik mutlak Allah. Jawabnya iya. Jadi siapakah kita sebagai manusia nak tentukan syurga neraka orang? Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dia kata boleh. Orang putih kata no problem, tak ada masalah, boleh nak kata. Hak ni yang kita bahas hari tu ni, sebahagian guru kita hak duk ceramah tu, dia habaq hak ni sebenarnya. Siapa-siapa hak buka aurat, hak dedah aurat, hak tak pakai tudung, maka jawabnya neraka. Dia kata tu bukan dia hukum kawan tu neraka ke tidak, tapi atas nama syariat. Allah sebut, Nabi cerita suasana dalam api neraka, golongan hak jenis dedah aurat ni sebagai contoh rambut bagi wanita, bagaimana mereka dicekakkan rambut mereka, diangkat dan dilayuk di atas api neraka. Jadi maksudnya bila tanya sebab apa tu, puncanya kerana mendedahkan aurat pada sudut rambut. Itu masalah dia, tu punca dia. Maka ustaz tu cerita balik, bukan menghukumkan kawan tu confirm neraka. Yang tu bila kita faham, oh macam tu rupanya, maka pakat tak gelabah, no? Pakat tak hukum hang apa. Tuan-tuan dan puan-puan dalam mati Allah sekalian, hak tu selesai dah malam marin. Maka malam ni kita sambung poin yang kedua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, poin yang keduanya adalah wasyaribul khumur, iaitu apa dia? Meminum arak. Setakatlah kita duk baca sampai hadis nombor 23 ni, boleh kata jenuh Allah duk cerita pasal arak ni. No, arak. Baik tuan-tuan. Nombor 2, minum arak. Maka malam ni
kita nak bagi rasa di sebalik arak ni lagu mana ustaz? Saya ni heran sungguh tak faham. Jenis mengaji tak mau. Saya singgah tak mana kuliah apa duk dengar arak haram situ lah, pasal apa ustaz? Tak boleh ke kita ni nak layan pala? Ada lagu tu. Saya layan pala pun bukan saya buat apa. Duk di rumah tidur atas katil mau duk tengok TV pening-pening saya lena sambil kena kasbet, sambil kena tiger. Salah tak mana? Ada nanti ulah lagu tu. Orang lagu ni tuan-tuan dia bukan nampak dalil pasal dia tak mengaji. Maka berbalik kepada sejarah penurunan pengharaman arak. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Allah punya skill bahasa kita. Allah punya skill cukup cantik. Tuan-tuan, Nabi duduk di mana? Mekah Al-Mukarramah. Mekah zaman jahiliah dulu ni, arak ni mondok kira sopa kita hak orang tuan-tuan veteran ni dengan kopi berpisah tiada. No, kita dah bawa jemaah baik umrah ke baik berjalan ke, hak lain dia tak apa ingat tang kopi tu. Tak kena hak lain tak apa ustaz, tak kena teh tak apa. Tapi kalau tak kena kopi ni seolah-olah macam hidup buat apa? Tu dia. Nak habak beratnya kopi. Nak habak lebih kurang gitu lah. Tuan-tuan, kita ni kok mana pagi kena cari kopi. Tak kira lah kopi tik musang ke tik siapa apa. Asal kopi ku telan. Lebih kurang. Jadi kira hari-hari ni dah jadi sebati dah. Arak ni dengan Arab jahiliah. Dengan musyrikin pada waktu tu. Langgah ni kelok. Kedai mana pukul langgah. Kopi kedai runcit pukul langgah. Tak dan bayak pukul langgah dah. Lebih kurang lah. Naik motor pukul langgah. Naik kereta pukul langgah. Dulu tak ada lah motor kereta. Kira kerja duk langgah ya. Pergi ziarah rumah kawan. Kawan sakit. Hak mai tu langgah. Hak sakit pun langgah. Nak buat kata punya sebatinya. Tuan-tuan bayangkan kalau Nabi habaq wahyu daripada Allah, Allah haram secara mutlak. Agak-agak lagu mana? Memang tak boleh terima. Sebab kita manusia ni bila dah sebati nak tinggal payah. Siapa orang minat burung tiba-tiba pergi habaq ke sana belah burung lah, kesian ke dia. Haram, terus sebut haram. Tinggal. Tuan-tuan, kawan duk dengar burung tiap-tiap malam, tiap-tiap petang. Mebah jambui, merebuk, murai. Tiba-tiba kita kata haram. Hak kata tu pun tak mengaji. Dia nak ikut lah. Pakai dak lah. Macam tu lah cara dakwah ke anak muda. Kalau terus kata tak boleh, terus kata haram, memang dia akan jauh dari tempat kita. Maka tuan-tuan, Allah ajak mai sini mau doa ada skill. Aku nak cerita pasal hukum ni, kena ada skill. Apatah kita nak dakwah juga kena ada skill. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pasal kita biasa muda. No, kita biasa muda, kita tahu apa kehendak hak kita nak. Bila kita dah mencecah umur veteran ni, kita cuba tarik minat. Bagi contoh anak muda, macam mana nak tarik minat mereka? Pelbagai jenis usaha dibuat. No, ada diadakan tempat internet di masjid, boh wifi lebih kurang. Tu pun hak mai langgan wifi yang masuk waktu balik pula. Ada macam-macam lah orang muda, tuan-tuan sekalian. Tak apa, tu hari lain. Maka yang pertama, ayat yang pertama diturunkan di Mekah. Buah mula ni turun di Mekah. Allah Ta'ala kata, wa min thamaratin nakhilin wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Dan dari buah tamat dan anggur kamu jadikannya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal. Hak dalil ni dia tak ada cerita lagi. Yang kata tak boleh, dia cuma cerita dulu. Arak ni lagu mana, yang kata ni lagu mana. Tuan-tuan, wahyu nanti turun dah buah mula. Allah mula-mula nak mengharamkan arak ni, turun pada golongan masyarakat yang dah jadi sebati dengan mereka. Maka Allah Ta'ala turunkan dalam surah An-Nahl ayat 67. Allah Ta'ala kata, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Allah tak kata haram lagi, Allah tak kata tak boleh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, diturunkan di Madinatul Munawwarah, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nas. Tengok yang kedua. Turun di Madinah, suratul Baqarah ayat 219. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad,
jika depa ni dok pi tanya kat hang pasal arak dan judi, arak dan judi, maka hang beritahu kat depa, bagi tahu kat depa pada keduanya itu ismun kabir, dosa besar. Allah tak dosa dulu, kemudian baru Allah celah hak nombor 2, wa manafi'u linnas, manfaat bagi manusia. 2 Allah bagi pilihan. Nombor 1 no problem, pasal benda ni jadilah lumat dalam diri dah. Macam mana nak turun ayat kedua, turun suratul Baqarah tentang pengharaman arak, bagi pecah 2. Allah kata, wahai Muhammad, maka lepok ni duk tanya hang lagu mana pendapat bagaimana yang dikatakan arak dengan judi ni, maka habat sebahagiannya ismun kabir, dosa besar. Nombor 2, wa manafi'u linnas, iaitu ada manfaat bagi manusia. Maka tuan-tuan dari mati Allah sekalian, dengan ayat ini maka masyarakat ketika itu bahagi kepada 2 kelompok. Bagi dua kelompok. Kelompok pertama, dia menitik beratkan tentang ayat atau kalimah ismun kabir, yakni dosa besar. Hak golongan kedua, hak lagu jenis nak tinggal payah ni, hang ceritalah kok mana pun, aku nanti kena pilih juga hak habuan aku ni. Tuan-tuan, contoh siapa kok don kan, masih ada hak guna pendapat kata makruh. Dia cari dalil kot tu, tak apa, hak tu isu hari lain. Sekejap lagi dia kata aku mai dengar pasal arak, ada cerita pasal rokok pula dah, ni aku tak selesa ni, dia lagu tu. Hak tu hari lain. Maka tuan-tuan bahagi 2. Hak nombor 2, sahabat yang kok mana pun dia cari habuan juga pasal Allah kata ada manfaat, no problem, aku minum langgar. Pasal Quran kata 2 pilihan. Tapi kalau orang yang picak lebih sikit, dia tengok hak nombor 1 siapa. Nombor 1 hak mana Allah habaq. Antara 2 ni, judi dengan arak ni, Allah habaq apa dulu? Allah habaq dosa besar tu. Oi, makna kata berat ni, lagu tu. Kemudian baru Allah bermanfaat. Tuan-tuan, kita selekoh sikit, berhenti saat tepi jalan. Siapa lagu ketum lah, ketum. Asalnya manfaat. Manfaat habuan manusia, pasal baik dia tu, dia tendang habis segala mak nenek hak ada dalam badan kita ni. Sebab tu kalau ni saya bukan habaq petua, bukan petua pun tak ada, habaq je. Tuan-tuan dah pikir gula kan, kau belah tempat saya lah, belah corner round tu, mereka kena ketum lu, kena ketum, pergi kat doktor, habis meta turun. Tengok lagu muka mai pun mengantuk, dengan kaki pun seret, nak abang teruk dah je manis tu, tapi tengok rizak kosong. Ni ketum, asbab pada ketum tu. Saya habaq je, saya habaq saja, bukan suruh tanam. Belah lik sana tuan-tuan, setiap rumah paling kurang sepokok, paling kurang. Pasal ketum ni dia kategori balak, dia boleh besar mencecah. Tuan-tuan, setakat ekon petebul kita ni tak ada hal lah, kecil lah tu, dia boleh pergi besar 3 pelukan manusia ketum ni. Awalnya ubat untuk budak-budak hak perut tak apa clear, adalah 2-3 penyakit tu dengan ketum ni alhamdulillah boleh hilang sungguh. Tapi dia tak ada lah langgah apa main mabuk tu, tapi disebabkan sebahagian orang ni dia tak berapa nak puas, dia nampak di sebalik ketum itu ada satu punca yang boleh layang kepala, yang boleh menyelesaikan masalah, yang boleh selesaikan hutang. Tu saya tambah, bila minum tu ustaz, Allah tak nampak dah hutang siapa, lega, maka dia minum pula, tak puas lah ketum saja, dia mesti kena buah ayak kok, bukan ayak kok hak korek jamban tu, Coca-Cola. Buah Coca-Cola dia ada gas, daripada tawak pahit saja, tak syok mana clear. Buah ayak Coca-Cola dia ada gas, dia lagu tu ada rasa langgah pula, gas saja tak berapa power. Bila tak power, dia pergi cari ubat batuk. Tuan-tuan hak nak buka farmasi, hak nak laku sikit, jual kat sana, jual ubat batuk.
Ubat demam dia tak berapa laku. Ubat kencing manis lagi jauh. Kalau je ubat batuk, insya-Allah lori tak ada buka pintu habis. Nak abang kata apa? Laku sungguh. Pasal dia campur. Tapi kalau ada biasa minum campur, tiba-tiba minum kosong, ketum saja, dia tak boleh terima perut dia. Muntah keluar habis. Takat pengetahuan kita lah. Kita bukan ngaji kitab buat tu. Kawan-kawan duk minum. Kita tahu lagu tu lah. Ustaz minum tak? Tak mula lagi. Pakai dak dah kot no. Harap dak lah. Tuan-tuan sekalian. Tak apa, tu cerita ketum. Tapi untuk orang diet nak kurus ketum. Pasal dia kenyang. Kalau tuan-tuan dengar apa ni oat bagi kenyang tu, saya tak boleh pi oat. Kok mana pun nasi juga. Tapi kalau ketum sungguh kenyang. Sebab tu depa kurus. Depa tak mau ke nasi ni, tak layan ke nasi. Kurus. Dan ketum juga dia duk ratah dalam organ dalam. Hak tu tak nampak lah. Maka depa kurus. Tapi kalau tinggal ketum, sak dia temun bulat. Pasal depa nak qada balik hak lapak nasi tu. Ni cerita ketum tuan-tuan. Tak pernah tengok kah? Buka Google. Hak mahal sikit orang merah. Saja cerita bilah, bukan suruh buat bisnes. Baik, tak apa. Nombor 2. Ni saya cerita sejarah dalil penurunan ya. Bukan kita nak cerita kualiti macam mana yang dikatakan haram tu kadar tu panjang cerita lah. Nombor 2, tuan-tuan sekalian, dia bahagi kepada 2. Maka ada sahabat pi ikut mana? Pi ikut tinggal. Hei, hang tak minum dah no. Oh, kemarin kami tunggu lama, duk biasa pukul 9 lepas subuh tu hang mai dah. Tengok hang tak mai, hak gelas hang tu ku minum Siapa? Minta maaf lah. Malam Nabi habaq kata dosa besar. Aku dengar dosa aku tak boleh pi lah. Oh tu no. Hampa bila dah tinggal? Hang jangan cakap lagu tu. Kuliah semalam aku pun ada. Habis tu hang duk minum apa? Aku minum tu hang tak perasan ke ayat lepas pada hang beramai tu lepas sikit dia. Tak perasan ke Allah kata wa manafi'u linnas. Manfaat bagi manusia. Dia tak kata apa. Pasal ada 2. Satu lagi segelah. Hak tu pun balik. Tu saya tambah. Tuan-tuan sekalian. Nombor 2. Nak jadi cerita Sayyiduna Abdul Rahman ibn Auf. Ni ahli korporat tuan-tuan. Kalau hidup sampai zaman lah ni, tak tahulah pangkat apa ada ke dia. No, Datuk ke, Tan Sri ke, Tan 20 ke, semua dia ambil belakang. Kaya ni. Dia buat kenuri. No, dia buat kenuri pecah rumah. Tu saya tambah lah. Jadi panggil kawan-kawan ni, orang-orang masjid AJK masjid, tuan-tuan semua lebih kurang lah. Main lah, jemput main rumah saya. Abdul Rahman kata. Maka pergi lepas maghrib pasal ustaz tak main. Lepas maghrib pergi di rumah buat makan kenuri, makan apa semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Isya, mayang. Punca tu. Apabila sembahyang, ada sahabat seorang ni mau duk jadi imam. Jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Dia jadi lain. Hak tafsir tu apa pelik ni. Orang hak hafal Quran. Hak hafal Quran dia sedap ke lagu tu. Sedap sungguh dah. Tak jumpa dah orang lagu ni. Orang macam hang pun tak jumpa dah. Jadi tak erti apa. Maksudnya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir, a'budu ma ta'budun, kami sembah kepada siapa yang hampa sembah. Entah nampak dah. Kalau sebut secara sihat, otak cerdik, confirm masalah pada sudut akidah. Sebab patut ada kalimah la, harfun nafyin, huruf nafi, bukan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tak sembah kepada siapa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun. Hak tu baru betul.
Pasal apa dia pi tak hilang la tu? Tak ada hal lain tak bukan disebabkan mabuk setelah mana makan kenduri tadi ni. Nah, dok makan lebih kurang, ada arak, minum arak bila sembahyang, maka silap bacaan pada huruf yang termaktub di dalam surah Al-Kafirun itu, maka satu kesalahan. Maka turunlah ayat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Baru turun ayat yang ketiga tu. Apa dia ayat yang ketiga? Iaitu, wahai orang yang beriman, la taqrabus salah, jangan kamu hampiri solat, jangan sembahyang, jangan mula sembahyang, jangan hampir dengan sembahyang ni. Wa antum sukara, ketika mana kalian berada dalam keadaan mabuk, sedang mabuk. Hatta ta'lamun ma taqulun, hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah hampa tahu, ketahuan, faham apa yang hampa sebut. Hak tadi ni yang pi tinggal la tu pasal tak tahu apa, otak miring, otak pi koleng, mulut nak sebut juga, maka akhirnya jadi melelong. Maka Allah kata, jangan hampir dengan hampa ni dengan sembahyang ketika mana hampa sedang ketika mabuk, sehingga hampa tahu apa yang hampa sebut. Tuan-tuan, tak haram lagi secara mutlak. Allah kata jangan dok pergi sembahyang, jangan hampa nak sembahyang saat lagi ni hampa mabuk, sampai tahap, sampai satu punca hampa dah sedar dengan apa yang hampa sebut lebih kurang. Maka tuan-tuan dan mati Allah sekalian, sahabat akhirnya kok mana nak minum juga, depa langgah selepas Isyak. Ni balik sat lagi ni, balik sat lagi lepas kuliah main Isyak dah. Kira kita makan sat gini arak contoh, pakat langgah arak pasal lepas Isyak tak ada dah solat subuh esok tu. Isyak waktu paling panjang, lepas kita sembahyang selesai tak ada apa dah subuh esok ni. Maka sebahagian sahabatnya minum sesudah Isyak, minum langgah, mabuk tidur bi esok subuh, no problem. Itu yang ketiga, belum haram secara mutlak. Dan yang keempat, barulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, haram secara mutlak setelah mana seorang sahabat nama Sayyidina Itban ibn Malik, dia juga buat kenduri. Dikatakan kepala unta ke apakah, tuan-tuan, dia bawa kepala unta. Makan lagu mana saya tak reti lah kepala unta ni. Sambil dia makan lepas Isyak langgah, sambil makan sambil langgah, sambil makan sambil langgah. Bila pakat-pakat langgah, masa dia pergi makan kenduri itu, dia taman leng-leng, saya bahasa taman lah hak ni taman Desa Murni, hak ni Desa Jaya, hak ni jana utama tempat saya lah. Jadi pakat-pakat langgah. Bila pakat-pakat langgah, pakat-pakat duk maki hamun, taman hampa ni tak boleh pakai, sampai program hampa tak ada langsung. Contoh program apa ni, taman hampa ni teruk sampai bunga apa tak ada langsung huduh. Tengok disebut dalam keadaan lepas tu maksudnya dalam sejarah tersebut pakat maki hamun kabilah masing-masing, puak masing-masing, pasal dalam keadaan mabuk, ku maki hang, ku celah hang. Ketika itu tuan-tuan, ada satu orang sahabat, tak asing tak lain nama dia ni, siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas, sniper zaman Nabi. Tak jumpa sahabat lagu ni. Jenis lagu ni tuan-tuan maka letak napang boleh ke dia, tapi hanya nak panah ya, berkat doa Nabi tepat sasaran. Bagaimana lalu berlaku di Palestin kan, semua orang pakai sebut. Jadi macam-macam berita lah, ada hak sahih, ada hak tak sahih. Dah lalang saya sebut juga iklan tuan-tuan, kono sat. Baru tak sat saya tengok, sedih lah, tak jumpa dah ibu-ibu, orang lagu ni.
kenal kan apa Nadir tu kan, Nadir kan apa nama dia tahu, orang Malaysia duduk di sana tu, dia kata lama dah dia nak try balik tak boleh, dan dia pun dah harap, dia duduk sangka dah perang ni akan berlaku, dia sangka dah perang besar-besaran. Maka akhirnya dia kata takdir Allah, tahun ni saya dapat balik. Saya sebenarnya dia kata ada isteri kat sana, nikah dengan orang sana, nikah dengan orang sana, kawan tu dah ada anak 5 orang, mungkin ibu tunggal, suami syahid, anak dengan dia 3 orang, jadi semua berapa? 8. Maka dia telefon tanya lagu mana keadaan sana. Tuan-tuan, isteri dia kata makin lama ni makin teruk, perkampungan mereka tu makin lama makin teruk. Masjid depan rumah mereka tu habis kena bom. Tuan-tuan, depan rumah kena bom, rumah dengan masjid jauh mana. Maka tak lama sana pula kena bom. Maka dia kata orang Palestin di sana ni, orang perempuan khususnya, tidur dalam keadaan standby nak cabut lari lah. Pakai tudung siap-siap, pakai kasut tutup siap-siap, pakai baju tutup siap-siap. Habuan apa? Dengar siren amaran ke, dengar apa orang main mic ke, lari lah. Maka tuan-tuan sekalian, dia kata isteri dia, anak-anak dia alhamdulillah masih selamat, tapi kebanyakan orang kampung dah syahid fi sabilillah. Tuan-tuan boleh rasakan perasaan takut tu lagu mana. Kemudian dia kata tak apalah, lagu ni abang pi lah, abang patah balik, kata boleh lah abang balik, abang kononnya nak selamat lah. Tuan-tuan tahu bini dia kata apa? Kalau maklum kata lagu ni, tuan-tuan habis meta lah, tuan-tuan tak salah pilih lah. Ada-ada lah pun tak salah. Salah faham pula. Dia kata kalau abang balik, abang boleh stop roket Israel tu, abang balik. Faham tak? Kalau abang balik main nak ambil kami, nak jumpa kami, nak selamat kami, kalau apa ni abang balik tu, abang boleh stop bom roket depa tu, abang balik. Kalau tak boleh, tak payahlah, Allah jaga kami. Tuan-tuan, habis meta lah lagu tu. No, yang jadi sebab tu pasal dia cakap dia tak sebab pun, dia pun kuat. Tuan-tuan, isteri no, siapa kita lah, abang pilih kuliah tak balik pun tak apa, saya ada Allah. Contoh, tak ada nak ada lagu tu lah. Yang ada saat-saat sudah lepas insya balik, terus ada corner kot lain. Contoh bukan mungkin je nah. Tak apa tuan-tuan, tu iklan. Sebab tu Allah Ta'ala kurniakan tempat perang tu di mereka, no? Sebab mereka hebat iman mereka. Dia suruh laki dia main cerita pasal Palestin bagi orang Malaysia faham. Tu je tuan-tuan. Cuma kita takkan nak faham saja. Paling kurang kita nak perang, kita tak lepas pi dah, hantar duit pi lah. Sebab mereka bekalan makanan dah stop oleh Israel. Pok ni punya jahat, tak tahu nak abak lah. Dan tak saat ni tak tahu betul ke tak, saya nak kata tak apa ni, saya tak ada nak kelebek. Katanya Allah hantar mai banjir yang besar-besaran. Bila banjir ni nak perang payah, Israel jadi masalah. Wallahu a'lam. Mungkin kalau betul pun berkat doa kita ni, qunut nazilah. Tuan-tuan jangan lekang doa kat depa, mukminin dan mukminat. Pasal itu antara hak sesama muslim. Kalau kita tak doa untuk depa, tuan-tuan, depa tuntut esok. Depa tuntut. Depa dah kena belasah teruk dah, Allah uji. Depa tak minta senapang, tak minta doa je. Tapi kalau kita buat tak tahu je, buat dak buat endah tak endah jangan pergi pukul suka hampa lah, tempat hampa. Tunggu esok depa mai cari kita, no? Tak apa tu iklan, dak pergi ke dia. Baik, sambung. Dalam suasana kenuri tu pakai tiba-tiba kecil hati pula. Kawan tu kata kat dia pun langgah, dia balas balik, terasa apa semua lebih kurang. Lah sekali ni tulang hak unta tu pitetak kena Sa'ad bin Abi Waqqas. Berkelahi kihara tu lah, berkelahi pitetak kena Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dia tak balas. Kalau dia balas, tuan-tuan, habis balong tu. Maka akhirnya dia habaq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, macam ni lebih kurang berdarah habis kepala dia pun. Maka tuan-tuan sekalian, turunlah ayat suratul Maidah ayat 90 dengan 91.
Allah Ta'ala turun dengan secara mutlak haramnya arak. Wal maisir wal apa semua tu Allah turun secara mutlak pengharaman arak. Maka itulah sedikit sejarah tentang pengharaman arak. Allah tak turun secara ketui tetapi secara berperingkat. Yang pertama kata Sayyidatuna Aisyah, bagaimana Islam turun pada permulaannya, menceritakan tentang syurga, menceritakan tentang neraka. Biar orang nampak lo ke depan tu habuan dapat apa balasan atas dunia ni, maka barulah hukum hakam tu turun. Kalau terus hukum hakam tu turun tanpa cerita balasan syurga dan neraka, mereka rasa takat tu sajalah. Haram, haram hang seorang lah, kami tak layan lah. Mereka tak tahu habuan mereka. Kalau mereka tak minum, apa mereka dapat? Kalau mereka minum, habuan dia apa? Bila kita dah cerita syurga, orang yang elak daripada melakukan dosa, jauh daripada perintah larangan Allah, maka ini habuan dia. Diceritakan syurga, diceritakan neraka. Tonton, ini hikmah di sebalik pengharaman arak. Maka sesiapa yang meminum arak walaupun setitik, hukumnya haram, tidak ada lagi manfaat. Jadi ayat-ayat hak 3 tadi ni dah tak pakai dah. Maksud saya tak pakai itu apa? Pada sudut hukum dia, bukan ayat Quran tu. Hukum dia dah dimansuhkan. Yang guna pakai surah Al-Maidah ayat 90, kerana itulah yang terakhir pengharaman arak secara mutlak. Wallahu alam. Poin kita yang kedua. Maka kita teruskan dengan poin yang ketiga. Baik. Nombor 3, apa dia ada kata? Walabisul harir, iaitu memakai kain sutra. Memakai kain sutra. Dalam hadis An-Nasa'i, Nabi bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dalam kalangan umatku, dan haram bagi kaum lelaki. Saya ulang kali lagi, hadis daripada Imam An-Nasa'i, emas dan sutra haram bagi wanita di kalangan umatku, halal dan haram bagi lelaki. Emas dengan sutra halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki. Baik, tak apa. Jadi beberapa hukum tentang kain sutra secara ringkas lah tuan-tuan sekalian. Kain sutra ni saya pun tak tahu macam mana rupa dia. Saya tak pernah pakai. Bukan pakai, kat bini pun tak pernah beli pun. Tuan-tuan mungkin lah, orang panggil majlis orang kaya. Kami ustaz, kain sutra ni lah ingui ya. Tu kira kemas. Saya nak cerita tak kerti dia punya material dia. Cuma kita faham dia lembut, selembut sutra. Tangan Rasulullah lebih lembut daripada sutra. Macam mana? Wallahu a'lam. Tuan-tuan, tangan Nabi. Jangan kata dah Nabi tak pernah pegang cangkul apa. Bukan. Perang Nabi duduk depan, Nabi pegang pedang. Perang Khandak Nabi korek parit, Nabi khetuk batu. Tapi yang kata orang yang Allah Ta'ala jaga ni, Nabi tetap lembut tangan dia. Nabi lembut, peluh wangi. Batu saya pernah syarah itu Muhammad Rasul. Di depan ni lah surah kita ni. Orang kata Nabi manusia siapa kita mu sedap hang cakap lagu tu. Dah pasal Quran kata, ana basyarum mislukum. Allah kata bagi tahu kepada umat hang wahai Muhammad, kata hang manusia siapa depa. Dia guna ayat tu sungguhlah, memang Allah kata pun, tapi awak perkataan lepas tu hang tak pernah perasan. Yuha ilayya. Maksud manusia ni tuan-tuan sekalian, Nabi ada perasaan siapa kita. Nabi kena makan, Nabi ada sedih, Nabi ada marah, Nabi ada malu. Takat-takat lagu tu lah. Nabi pun berjalan. Tapi lain pada tu Nabi lain. Peluh tak sopa. Nabi bayang tak ada. Rambut walaupun dah wafat masih hidup. Kita hidup pun rambut tak ada dah. Tak ada ni. Dah kerja dah sambung belajar lepas PhD duk fikir hilang rambut tengah saja pula tu. Pakai kopiah nampak semak yang lebat tepi ni. Hari tu tak perasan, garu kepala diangkat, orang kawan tak ada pindah rambut. Pasal apa fikir lebih profesor.
Tu saya tambah lah. Baik-baik, tak apa. Sajalah jawab bigo tu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dua ni habuan perempuan. Habuan perempuan. Allah dia tak mau manusia ni jadi caca merubah. Hak laki rupa perempuan, hak perempuan rupa laki. Sebab tu orang perempuan kalau nak rambut pendek pun dia bahas juga pendek lagu mana. Kalau pendek sampai tahap sopa laki pi bubble ni pun tak boleh juga. Macam kita ni tuan-tuan pakai mah tak boleh. Tapi bahas dia panjang lah. Ni kira kita buat gantung semua tak boleh mah. Ni sutera. Maka ditanya, ustaz, saya nak tanya, bolehkah pakai kain sutera? Baik baju t-shirt ke, baik seluar ke, baik jaket ke, baik kopiah ke. Yang pertama, keadaan pertama full 100%. Jika dibuat daripada sutera, jawabnya haram pakai. Haram pakai. Ustaz, jubah saya ni Raja Arab Saudi bagi, contoh lah. Raja Arab Saudi bagi, dia bagi kain saja. Pasal saya dah bawa jemaah ramai pergi sana, contoh. Dia kenal saya melalui Imam Mekah lah. Pasal lepas Imam mayang, saya pergi salam dengan dia kenal saya. Setiap waktu dia kata setiap bulan ni kira kerak pergi lah. Maka dia habarkan Saudi lebih kurang, maka dia bagi satu nugrahkan saya kain sutera. Ni saya tambah lah tuan-tuan. Kain sutera dia bagi banyak mana tu? Dia bagi 8 meter kau usah 2-3 beranak kau boleh buat. Boleh tak? Jawabnya haram. Tapi ustaz, Saudi bagi, Israel bagi pun tak boleh. Siapa bagi pun tak boleh tuan-tuan. Pasal cerita hukum lembut dia, saya tak reti cerita. Mungkin ibu-ibu belakang ada kot kain sutera tu, kita pun tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan jika bahan sutera dibuat sama ada baju ke, seluar ke, apa-apa ke, 50% ke atas, ke bawah. Sutera kadar 50% ke bawah, sikit dia tu, hak tu boleh. Saya ustaz buat baju syuk Melayu, lepas tu nak buat mahal sikit lah ustaz. Awak tu nak tambah bau. Ya ke? Contoh, dulu gua mana? Dulu ustaz ada sihat elok, alhamdulillah. Dulu gua mana pakai? Dulu ni samping sutera. Tak ada orang tegur apa? Tak ada apa ustaz. Saya pun tak reti apa tu, imam tak tahu apa. Tu. Lepas tu bila saya mengaji malam tu, saya pun ingat nak tambah lagi lah dapur. Sunyi dapur lah ustaz. Contoh, faham-faham lah. Jadi saya tambah dapur 2. Kat mana? Kat Bukit Janau juga cuma tak duduk sekali lah ustaz. Duduk sekali bukan dekat dapur, belangor pun hilang. Dan saya alhamdulillah ustaz, rezeki murah. Perniagaan semua untung. Buat apa tu? Biar buah kurma. Ya ke? Biar petai. Alhamdulillah. Jadi cadang tu dengan dapur baru ni, dia suruh saya pakai juga sutera. Mana tu? Poket. Ni poket. Hak lain tak apa, dia kata cotton ke apa semua tak apa. Poket tu dia nak sutera. Habuan nak ukrat cincin tu mudah. Tu saya tambah lah. Jadi boleh ustaz? Jawabnya boleh, 50% ke bawah. Anda faham tak ni? Faham tak? Lepas tu ustaz jumpa pula, berkenan pula kat malu hang pula dah nak tambah pula ustaz. Orang mana? Kampung Expo. Tu saya tambah berkenan tak mana? Menega saya malam. Saya menega sate, dia menega apa? Nugget. Awal itu dia tukar saya bagi sate, bagi nugget lah. Kenal ustaz. Nugget dia sedap sungguh. Untuk sedap mohon nugget tu lah. Tapi nak habak cerita ni, hak ni ustaz dia kata bukan poket, hak ni dia nak collar tu sutera. Ni collar ni boleh tak? Hak ni semua kain-kain biasa lah. Hak ni sutera dia nak. Pasal dia kata saya punya tengkok ni dah masalah, hitam saja, nak elok hitam saya pakai sutera. Boleh tak? Jawabnya boleh. Tu yang kedua. Ustaz, main nombor 4. Ada apa lah? Nak tambah lagi apa belum? Nak tambah lagi lah. Sakan Pak Long. Umur berapa? 85 tahun. Tu. Ada apa mai jumpa saya ni? 2 kali dah mai jumpa, nak tambah ni tambah. Macam biasa lah ustaz. Tambah lagi ya. Orang mana? Orang hijau. Ni saya tambah lah tuan-tuan.
Saya buat cerita hukum dia tak lari. Ni lagu mana pula? Tak mana pula sutera? Hak ni ustaz weh, duk rasa kena semua sutera. Duk nampak semua sutera. Tak boleh bang, hukum dah haram, Nabi tak bagi. Nanti ustaz tak habis lagi. Yang nombor 4 ni ustaz, pasal dia tengok saya ni teruk dah. Lagu mana? Saya ada penyakit kulit. Kulit saya kena pakai kain yang habis lembut. Saya dah cari dah ustaz, kain semua keras belakang. Bila pakai kain hak biasa-biasa, pakai hijackal bisa tambah. Pakai hijackal pun tak lepi ustaz weh. Saya pilih hak Aero Aziz pun tak mau juga. Kemudian saya pilih pula hak mahal ni pun tak mau juga. Kok mana ustaz, sutera je. Rasa macam tak sakit, selesa pakai, tak mudaratkan saya. Boleh ke tidak? Tuan-tuan sekalian, jawabnya boleh. Sebab apa? Ada seorang sahabat nama Zubair bin Abdul Rahman, Nabi kata dia boleh pakai kain sutera sebab dia berpenyakit kulit. Tengoklah situasi tadi. Nombor 1 haram jika 100% sutera, sebab tak mau sama sopa perempuan. Kita orang lelaki tuan-tuan kena kemah, kena smart. Sebab tu main masjid pun kena smart, jangan nampak selekeh. Kalau kita pergi majlis kenduri ke apa semua nampak smart, pakai kemah. Pasal apa main masjid nampak lekeh? Sat ni ustaz weh, sat pun bagi smart. Bagi smart tuan-tuan. Bagi nampak kemah lagu tu. Kopiah bagi kemah, kain plekat gulung bagi kemah. Ni kain plekat pun buka sebelah, tutup sebelah. Bagi kemah. Cop tak apa, duk tak mana pun tak apa, cop tu bukan penting pun. Kemudian bagilah matching sikit. Ni tak payah. Dia kecil hati pula lagi. Sebab ada orang tak matching langsung. Baju oren, kain plekat pink. Kalau ada jenuh saya. Dan ni saya contoh anak saya melawak ya. Tentang bagi matching lah orang kata. Setengah orang dia matching sungguh. Maka kalau biru ke semua sampai ke kopiah. Allahu Akbar. Saya pernah jumpa di Tobiak Pendang. Waktu saya mengaji dulu di Mata Mahmud. Ada seorang Pak Long tu. Ni saya cerita tuan-tuan, tak ada isu apa, cerita je. Dia punya minat kala tu, semua kala tu. Saya tak mabak lah kalau apa. Faham sudah. Semua kalau tu. Dia tu daripada atas sampai ke kopiah, sampai ke stokin, semua kalau tu. Kata Pak Long ni teruk lah ni. Ikut tengok keluar. Rupanya motor pun kalau tu. Tuan-tuan, kalau motor cover shoot dah tu tahan kira. Ni seat pun kalau tu. Sport rim, kong pun kalau tu. Rantai pun kalau tu. Tayar je dia tak leboh. Kata Pak Long ni makan toreh darah kalau tu juga orang. Tuan-tuan, matching pun jangan sampai tahap darah tu. Yang penting orang semayang ni, orang jemaah masjid ni bagi nampak smart, kemah lagu tu. Tak apa, tu iklan tambahan. Baik, selesai. Nombor 2, 50% ke bawah sutera. Ulama kata harus. Harus. Yang ketiga, boleh juga nak pakai tuih 100% jika ada masalah ataupun disebut keringanan, rukhsah. Dengan sebab apa? Sebab saya ustaz penyakit kulit, maka dibolehkan. Doktor kata Pak Long kok mana pun kena cari sutera. Kalau Pak Long pakai lem pada sutera, kulit Pak Long akan lebih teruk hari-hari berdarah. Maka dia pun beli kain sutera. Hak tu no problem. Tu nombor 3. Nombor 4. Baik. Boleh itu tak? Boleh kan? Tak kata apa ni. Boleh. Nombor 4. Sikit ya. Bulan depan tak tahu jumpa pula. Nombor 4. Ni ringkas lah. Kita suruh buat teruk lah. Nombor 4. Wattakhudhul qiyan. Baik. Qiyan, menjadikan artis sebagai idola. Tuan-tuan, jam hak cakap ni pun jam. Menjadikan artis ni sebagai idola. Banyak dak lah ni, banyak ah. Sampai tahap apa hak artis tu kata on. Tuan-tuan, inilah kejahilan masyarakat kita. Pasal duk rakam ni tak apalah. Cuma saya nak abang apa tuan-tuan, bukan ukuran apa. Nak abang bila dah ikut orang hak tak tahu apa ni, kita ikut bulat-bulat.
Setakat ikut dari segi penampilan yang tidak menjolok mata, yang tak mendatangkan pengharaman, no problem, tak ada masalah. Artis tu pakai segok sehari, jadi saya pun nak pakai macam dia. Dia pakai lagu mana? Siang malam blazer coat, pakailah ikut suka hang lah. Tapi kalau artis tu buat benda hak Allah marah, nah contoh, nah dia mendedah aurat, pakai pakaian menjolok mata. Bukan setakat mata kita hak lelaki ni, tengok di mata turun ke hati, maka mendatangkan syahwat. Contohnya nak cari hak tudung payah, no, nak cari hak tudung payah, maka hak peminat setia ni taksuk sungguh ni ikut dia juga. Tuan-tuan tak pernah kenal, tak pernah lupa kak dulu cerita sebelum PKP dulu ni, 4-5 tahun lepas dulu ni, hak K-pop main Malaysia tu, K-pop main negara kita, hak donate pentah tu, dia punya sonok dengan K-pop tu peluk dia pun no problem. Tu pasal dia minat sungguh tu. Dia jadikan artis K-pop tu sebagai idola dalam kehidupan dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, ulama pecah 3. Manusia ni ikut mana pun dia akan ikut, dia akan pecah 3. Hak paling teruk yang nombor 3 ni, dia ikut siapa? Dia ikut orang kafir, dia ikut orang munafik. Ni golongan macam ni menjadikan mereka itu ikon dalam hidup dia. Dia nak jadi lagu mana, dia nak jadi betul tak betul, siapa peminat dia, dia nak jadi macam tu dia akan ikut sebiji. Kalau setakat minat lagu tu cerita lain lah tuan-tuan. Setakat minat lagu tu cerita lain, no? Haduk depan saya pun tuan-tuan, kadang-kadang nampak soleh tu, balik rumah tiba juga lagu, setakat lagu Piramli tu tahan kira lah, no? Apa nama, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Pak Long nyanyi lagu tu, tak apalah, nyanyi lah, no? Tuai padi antara masa, Mak Long tu kat dapur, esok jangan layu-layuan sambil ibu kicap. Tak apa, ikut suka lah. Dah buat macam mana dah hati kita tuan-tuan, fitrah ni dia tak boleh lempak dengan hiburan. Hang warak tak mana pun dengar hiburan, paling kurang kaki gedik, betul? Fitrah kita macam tu. Sebab itulah ni kita bila dengar khasidah kita rasa seronok. Pasal khasidah itu juga tentang hiburan, cuma hiburan dan Islamik kan. Baru ni kita dendang rindu Madinah, semua orang seronok dengar, segar biji mata. Rindunya daku kepada bumi Madinah, seronok. Ada hal lebih hayati teriak, mai kat saya teriak di Ulu Kinta, Ustaz khasidah lagu apa Ustaz? Kata pasal apa pula dah? Kita baru duk makan nasi lah, rongkah ayam. Lagu bila tu? Tadi ni tanya khasidah Madinah apa orang tak tahu? Rindu Madinah. Pergi Google tengok. Terima kasih Ustaz. Google terus rindu Madinah. Apa tak? Hiburan. Sebab tu kita lagu mana pun dengar hiburan dia merasa tenang. Sebab tu syair-syair zaman dulu pun ada, khasidah zaman dulu pun ada. Cuma cara kita meletakkan hiburan tu pilih tak mana. Arah kebaikan, dapatlah kebaikan. Dengar khasidah, faham pasal Nabi, cerita pasal Nabi, mahabbah Rasul, dengar mahabbah Rasul, jadi perlombaan bagi sekalian makhluk Tuhan, tidak kira manusia atau haiwan, bukit-bukit dan tumbuh-tumbuhan. Gedik-gedik lagu tu. Macam semalam saya bawa jemaah, bah tu kena gaya mikrofon sedap lah dah. Mikrofon sedap, dia kata saya tukar ni Ustaz 7,000 lebih speaker wireless tuan-tuan. Kalau bah pun speaker sedap, kita masjid tak sedap kalah tuan-tuan. Dah bukan masjid ni lah, masjid lain. Speaker sedap, pertama kali saya dapat speaker sedap. Saya bah ni speaker kepala tak ada, ni kepala tak ada, ada hak ni lah, hak span tak ada. Tuan-tuan, kita akan
Kalau bah saya lah, saya tarik putih wayar tu, bagilah kemas sikit, dah tahu dah kita dibawa jemaah. Tapi hak maring clear. Bila clear tu tuan-tuan, dia boh ikut sikit, faham tak ikut hak dengar tu. Imam kalau boleh bagi ada hak ni, kalau boleh hal lepas ni bagi next sikit kan ikut tu, dengung dia tu. Kalau kuliah macam ni tak apa, kuliah dia kena sebiji-sebiji ni saja habaq bila tuan-tuan ni. Dulu saya duduk bidang ni, dengar sebiji-sebiji. Sebab kalau ada masjid dia pakai mic imam juga. Bila mic imam juga, dia tak sebiji-sebiji, dia bergema. Bila bergema, tuan-tuan tak tahu saya cakap apa. Tuan-tuan sutra kata dia ni pasal apa pula dah, tak sihat dah sodok mai lah. Bukan saya tak sihat, speaker tuan-tuan masalah. Faham ni? Tapi kalau sebiji-biji macam ni, insya-Allah. Supaya apa? Senang nak kawal. Faham tak? Senang nak main emosi. Sebab tu kadang-kadang kita jangan salah hadut depan ni. Ustaz tu cakap cemuh boring, dah speaker tak elok. Bila speaker elok, kita boleh naik turun nada. Kalau saya nampak tuan-tuan dah mula rokok dah, saya faham dah, tuan-tuan tak boleh pijau dah tu. Saya kena tinggi soal sikit. Tuan-tuan tahu dah malaikat maut, segak balik, tinggi balik. Saya boleh hejah pasal mic speaker lagu tu. Tapi kalau ada speaker saja nak rokok, makmum lagi rokok, sujud terus. Faham tak ni? Jadi bila mic tu elok, kita khasidah apa semua, kita pun lama tak nyanyi ya. Nyanyi sepohon kayu, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya tahu walaupun saya tak pakai spek, mesti ada hak sono gedik seorang dah. Hak belakang saya nampak walaupun dia tirai goyang gitu. Tuan-tuan tu baru satu rangkap. Kalau 4 rangkap tak keterak ke bawah. Nah, habis manusia ni tak boleh lari dengan fitrah. Cuma kamu ambil tu daripada mana? Kamu dengar selawat, irama selawat, kamu rasa seronok, dapat pahala kamu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, dengar rasa sedap, rasa seronok, syahdu, dapat pahala. Sebab irama itu, hiburan itu berselawat. Tapi kalau dengar harta manfaat, boni curia, boni kanggana. Contoh, balik rumah tak apa kan, bukan lara ustaz, cuma dengar tu dia rasa tenang. Faham tak? Tapi tak faham apa lah. Habis tu dah maklum hang pasang, saya pun pribadi duduk di rumah ustaz, cucu pun tak ada, kami dua aja, boleh ke? Boleh laki bini. Saya try ustaz, nak ingat zaman muda, pasal saya kenalkan maklum hang pun dekat Taj Mahal. Boni curia, boni kanggana. Maklum tabik main di bilik. Hai me ho gई तेरे सजना. Sambung dua-dua. Tere bene jini adagam mera mar gaya. Cucu gelak meh, leca. Oh son leca. Faham ni? Tu saya tambah lah. Apa tentang gelak? Seronok, hiburan. Tapi tak faham apa, tak boleh tahan kira. Tapi kalau maksud dia bersangkut dengan akidah, problem. Tak apalah, tu perbahasan fitrah tentang hiburan. Saya nampak apa tuan-tuan, bila mengikut artis menjadikan mereka idola pada sudut hukum hakam pun, ini juga dikatakan satu kemusnahan, kata Nabi SAW. Satu kemusnahan. Ada isu artis tu buka tudung tu, tuan-tuan ramai orang bela. Dia cakap tu betul. Dia kata ni syurga neraka tu bukan hak hang. Yang ada cakap lagu tu betul. Dua-dua betul. Kawan tu tegur supaya berubah. Dan dia hak komen tu betul juga, cuma cara komen tu tak kena. Supaya sahabat 2 bulan lepas. Kalau semua guna perkataan tu tuan-tuan, masalah kita. Tak apa, syurga neraka hak Allah. Ni pasal apa tak mengaji ni Pak Long? Tak apa, Allah tahu hak Allah. Senang banyak semua tak lagu tu. Ni saya tengok Pak Long semayang macam tak apa nak kena.
Daripada wuduk lagi saya tengok dah. Tadi saya duduk dalam masjid, saya tengok Pak Long ambil wuduk basuh paha. Pasal apa? Allah tahu Ustaz, Allah tahu. Oh, senang lagu tu. Pak Long duk pergi tak kuliah apa semua ni? Tak pergi Ustaz. Lepas tu mayang macam mana? Sebab nak tahu mayang ke tak ni kena ada ilmu. Ustaz tahu mana sah ke tidak? Allah tahu. Kalau semua jual lagu tu senang banyak ah. Betul, tapi tengok tempat juga. Kalau kita duk jual hatu je, tak apa, syurga neraka hak Allah. Lepas tu hang nak sokong dia buat lagu tu. Memang hak syurga neraka tu hak Allah, tapi syariat jangan tinggal. Syurga neraka ni hak mutlak Allah, tapi syariat jangan tinggal. Syariat tu apa? Allah larang mendedah aurat. Hak tu pun kena pegang. Faham tuan-tuan? Jangan tapi dendang tak kena tempat. Pak Long, ada apa dalam pokok tebal tu? Ustaz nampak ah? Oh takkan tak nampak, orang muda. Oh tu kantui lah. Tempat lain risik. Faham tak ni? Tapak kaki. Kedai nombor ekor 3421. Jangan hafal pula, ni contoh. 3008 tu kereta saya. Pasal apa Pak Long buat kerja lagu ni? Kan haram Ustaz. Allah tahu apa saya buat. Senang lagu tu. Allah tahu. Ni sampai dah main judi, sampai kad tepuk pada kad truk pun penuh dalam poket ni. Allah tahu. Ni sampai arak meleleh ni. Pasal apa Pak Long? Minum arak ke? Kan haram ke? Allah tahu. Senang jual lagu tu tuan-tuan. Senang banyak. Yang ulama tunggu lemui pergi mengajar siang malam ni, kalau semua kata lagu tu senang banyak. Depa apa senang banyak? Ni pasal apa tok guru tak mengajar? Allah tahu pasal apa saya tak mengajar. Senang banyak lagu tu. Bukan perkataan tu salah, tapi kita tu salah letak. Salah letak. Kita tak memperkasakan syariat. Nah, sampai kawan tu buat apa pun kita on semua, akhirnya lingkup semua. Nah, bila menjadikan artis sebagai idola. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian. Tak apalah, yang terakhir ringkaskan yang kelima, apa dia kata Nabi yang kelima iaitu tuan-tuan di sini saya tulis asal maksud artis juga perempuan. Asal maksud artis juga perempuan. Mana kata fitnah besar. Wa katafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Apa dia? Yang kelima, memadai lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, homoseks. Hak ni kita dah bahas itu tentang umat kaum Nabi Lut alaihi salam. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah perbuatan yang Allah marah sungguh. Daripada Nabi Adam sampai dekat Nabi Lut baru jumpa benda ni. Sebelum tu tak ada. Hak jenis panggil suka laki ke laki, perempuan ke perempuan. Kita tak tahu hak ada depan kita ni, termasuklah saya pun tuan-tuan tak tahu kita lagu mana. Kalau kita pernah lalui sejarah hitam lagu tu, kena minta ampun betul-betul ke Allah. Minta ampun sungguh-sungguh ke Allah. Pasal kaum Nabi Lut Allah rembat atas dunia lagi, tak nanti akhirat pun. Nah, abang kata Allah marah sungguh perbuatan hak jenis suka sama jenis ni. Kerana tuan-tuan ini disebutkan inilah manusia lebih jijik daripada binatang. Siapa saya sebut itu? Kerana apa? Kerana malaikat ada ada akal, tidak ada nafsu. Maka mereka sami'na wa ata'na 24 jam taat dia. Nah, kita mengaji kitab Munyatul Musalli, Allah Ta'ala sediakan 40 saf, satu saf 70,000 malaikat hanya berdiri ya. Tuan-tuan berdiri ya semayang dia. Rakaat kedua, saf kedua 70,000 malaikat hanya rukuk ya. Tak pernah iktidal, tak pernah sujud, tak pernah panggung kepala. Punya taatnya dia. Sebab apa? Tidak ada nafsu. Sami'na wa ata'na. Ada hak sujud saja, ada hak iktidal saja, ada hak tasyahud akhir saja, ada hak bagi salam saja dia. Tak pernah dia komplain, ya Allah sakit tengah belakang rokok lama-lama. Tak ada. Dia tak ada nafsu, dia ada akal. Tapi malaikat ni sami'na wa ata'na. Kemudian tuan-tuan sekalian, binatang tidak ada akal tetapi ada nafsu. Sebab itu mereka beranak pinak. Tapi walaupun binatang tidak ada akal, hanya ada nafsu, jantan tetap cari betina. Ini fitrah. Jantan cari betina. Sedangkan tidak ada akal, tapi itu fitrah. Format dia macam tu. Bukan setakat itu, sehingga akan ditambahkan oleh seorang pakar ni, dia kata kucing pun dia takkan cari keturunan dia untuk bersama.
Kalau dia terlajak, kucing pun terlajak tuan-tuan, no? Pasal dia pun sama kalah oyen, no? Oren semua ni saya tambah. Dia kata kalau terlajak pun dapat anak tu tak lama mampu. Dia tak boleh hidup sampai remaja, mampu terus. Nah, abang kata binatang pun ikut undang-undang format sebagai fitrah selaku makhluk. Tiba-tiba mai kita ada dua-dua, nafsu ada, akal ada. Kalau kita main ngaji sampai jadi orang soleh, tuan-tuan sekalian, sehingga kata ulama lebih mulia pada malaikat. Manfaatkan akal pemikiran yang Allah Ta'ala bagi. Tapi jika kita meletakkan akal di bawah, nafsu di atas, melebihi segala-galanya, sehingga kan aku kok mana pun aku nak geram juga, walaupun lelaki meletakkan nafsu di depan, maka lebih jijik daripada binatang, tuan-tuan sekalian. Sebab tu manusia makhluk yang Allah Ta'ala hitung dah. Manusia, jin. Buat benda baik, Allah bagi baik. Buat benda tak elok, Allah rembak di akhirat. No? Dengan law dunia dah tua, tuan-tuan sekalian, tak tahu nak cerita lah saya pun. Dengan semalam kawan saya main semalam, ni cerita api tuan-tuan ni. Kawan main semalam daripada Kulim, dia cerita kat saya, dia kata, Naim, aku ada seorang maklum tu dia main cerita lepas kuliah. Awak maklum tu kata mimpi Nabi banyak kali lah. Mimpi Nabi banyak kali lah. Kemudian lepas pada mimpi Nabi tu, dia mimpi apa hak terjadi dah ni dalam mimpi dia. Dia kata dalam mimpi dia tu ada satu roket sopa 3 segi tu, roket ke apa tak tahulah. Benda tu dia kata boleh pusing satu dunia tanpa dikesan. Dia kata benda apa tak tahu, tapi bentuk 3 segi. Ada lah ni. Ada. Siapa cerita saya tak kemarin? Dia kata ada. Satu, kita bahasa roket lah senang, saya pun tak tahu, drone apa tak tahu. Dahsyatnya US punya. Sampai siapa sekok negara-negara hebat tak dapat detect benda tu. Bila dia kata, bila makcik tu cerita, aku nak percaya pun payah. Pasal benda mimpi tuan-tuan, benda mimpi ni biasalah, bukan betul, mungkin tak betul. Supaya kita dengar kawan-kawan sembang kat kedai makan, kita baru sampai dengar dia sembang tepuk meja. Dia kata, Allah, bini pertama aku bahagia bagi duit. Duit apa? Tambah hak baru, bukan duit aku. Kita dengar, kemah kawan aku ni, pipi dekat, betul ke? Betul apa? Han kata tadi, aku mimpi lah. Mimpi. Aku dengar terkejut dengan sebab kapah tu cengih juga tu. Tu saya tambah lah. Mimpi tak boleh pakai. Tapi dia kata apa hak terjadi dah ni berlaku. Dia kata ada isu apa tadi di Israel tu. Makcik tu kata, makcik mimpi dah benda tu. Dah berapa tahun lepas dah makcik mimpi dah. Hak ni kita tak boleh kata apalah tuan-tuan. Mungkin ada juga beberapa orang yang Allah Ta'ala pilih, mungkin bersedia amalnya, solehnya. Tapi kalau mimpi Nabi tu, ya Nabi. Kalau dalam mimpi tu kata ana Rasulullah, ya Nabi lah tu. Itu perbahasan panjang lah tuan-tuan. Perbahasan tu panjang. Cuma Nabi kata kalau nampak aku dalam mimpi, itulah aku. Pasal iblis tak boleh menyerupai wajah Rasulullah yang mulia, Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Nanti kita sambung pula hadis yang ke-24 yang agak panjang lah. Yang agak panjang, yang tajuknya ujian yang dahsyat. Ujiannya apa? Wallahu a'lam. Nanti kita bahas pada bulan hadapan. Jika saya ada di Taipei, saya sampai. Jika saya sihat pun saya sampai. Kalau dua-dua tu tak payah kalau ada. Yang baik daripada Allah, yang kurang sempurna itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zaqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.